Suasana tenang di pagi hari berubah apabila sesuatu yang aneh berlaku. Satu beg berisi 2 biji limau bali diletakkan di luar lift sebuah apartmen. Ingatkan ianya hadiah daripada seseorang, tetapi limau bali itu tiba-tiba meletup. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Pada jam 8 pagi, mangsa keluar dari rumahnya di apartmen Desa Tun Razak Ceras dan menuju ke lift. Sebelum masuk ke dalam lift, mangsa melihat satu beg ditinggalkan di koridor. Mangsa kemudian membuka beg tersebut dan melihat 2 biji buah limau bali ada di dalam beg tersebut. Kerana menginginkan kepastian siapa yang memberi limau itu, mangsa kemudian mencari sesuatu di dalam beg tersebut. Malangnya, limau bali kemudian meletup dengan kuat dan menyebabkan mangsa terbakar. Mangsa meraung kesakitan. Seorang saksi melihat mangsa berada dalam kesakitan akibat terbakar dan letupan itu menyebabkan mangsa meninggal dunia. Siasatan menunjukkan limau bali tersebut telah diubah suai menjadi bom. 2 paket bungkusan mercun bola digunakan untuk meletupkan limau bali tersebut. Persoalannya, siapa yang sanggup melakukan tindakan sebegitu sehingga mangsa mati? Rakaman CCTV diguna pakai bagi menjejaki suspek. Video rakaman jelas menunjukkan pergerakan suspek membawa beg berwarna biru memasuki lift dan naik ke tingkat 12 apartmen. Ketika suspek turun dari lift yang sama, beg tersebut tiada bersamanya. Ianya ditinggalkan di koridor. Sehari selepas kejadian, suspek berjumpa dengan rakannya untuk menumpang tidur di pejabat rakannya itu. Suspek dikatakan sedang mempunyai masalah dengan isterinya. Disebabkan tiada bekalan air di pejabat itu, suspek menumpang di rumah rakannya yang lain. Semasa bertemu dengan kedua-dua rakannya itu, suspek mengakui dia sudah melakukan sesuatu kepada mangsa. Suspek mengaku dia bertanggungjawab membuat bom untuk membalas dendam. Suspek geram dengan mangsa kerana suspek kalah judi. Akibat dari kalah judi, dia mengalami kerugian yang terlalu besar. Suspek cuba meminta pertolongan mangsa untuk memberi pinjaman sebanyak RM20,000. Tetapi mangsa enggan memberikan duit tersebut. Suspek bertambah geram. Suspek kemudian diburu polis dan akhirnya ditangkap setelah hampir sebulan selepas insiden letupan bom limau bali itu. Polis dapat mengesan sebuah kereta di parking lot Hospital Sungai Buloh dan menjumpai satu bungkusan plastik mengandungi kabel berwarna putih. Kabel ini disyaki digunakan suspek untuk membuat bom sendiri. Polis kemudian membuat serbuan di rumah suspek. Satu bilah gergaji kecil, beberapa kotak mancis dan penutup elektrik ditemui. Suspek kemudian didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kesalahan membunuh mangsa. Hakim telah memutuskan suspek bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Peguam bela suspek kemudian membuat rayuan sabitan dan hukuman yang dikenakan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Peguam bela mengatakan suspek sebenarnya tidak berniat untuk membunuh mangsa. Suspek hanya bersalah menyebabkan mangsa mati. Tindakan suspek menggunakan bahan letupan tidak disangka mampu menyebabkan mangsa mati. Laporan pakar patologi juga tidak menunjukkan mangsa akan meninggal dunia sekiranya bom buatan sendiri itu meletup. Hujahan peguam bela ditolak panel Hakim Mahkamah Rayuan. Walaupun laporan pakar patologi tidak menunjukkan mangsa akan mati setelah terkena letupan bom tersebut, bukti-bukti keadaan berjaya mengaitkan suspek dengan niat membunuh. Suspek sudah mengaku pada rakannya yang dia membuat bom limau bali tersebut untuk membalas dendam. Jadi, suspek mempunyai motif membunuh mangsa. Motif tertuduh mungkin mustahak jika itu adalah kes di mana pihak pendakwa bergantung pada bukti yang tidak langsung.
merujuk kepada kes Mahkamah Rayuan Aung Tun lawan pendakwa raya. Sudah terbukti bahawa seseorang boleh disabitkan kesalahan kerana membunuh semata-mata berdasarkan bukti tidak langsung bahawa tanpa mayat mangsa dijumpai dan hanya melalui bukti dokumen, merujuk kepada Sunny Ang lawan pendakwa raya. Panel Hakim Mahkamah Rayuan yang Ahmad Arif, Hamid Sultan, Tengku Maimun dan Mah Weng Kuai pada Mei 2014 memutuskan suspek bersalah atas kesalahan membunuh mangsa di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan dan dihukum gantung sampai mati.